Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sebelum saya teruskan, saya cerita dulu siap-siap dekat anda, ini bukanlah satu video yang memang khusus kepada teknologi ataupun pasal review dan sebagainya, ini bukan tutorial semua. Ini dia lebih kepada macam tazkirah hari Jumaat lah, memandangkan hari ni hari Jumaat saya buat video ni kan. Jadi kalau anda tak minat dengan video-video macam ni, maka anda boleh skip lah episod kali ni. Okey, apa khabar rakan-rakan sekalian? Saya terpanggil untuk nak buat video ni kan, agar saya dapat kongsikan musibah yang berlaku kepada beberapa rakan-rakan saya apabila mereka cuba untuk nak menyampaikan kebenaran. Sejak akhir-akhir ni kan saya perasan ada beberapa pihak yang telah disaman kerana menyuarakan komen serta pendapat mereka dalam satu-satu isu ni lah. Ada yang dia memberikan teguran, ada yang memberikan nasihat, ada juga yang terus pergi hantam direct kan. Dan biasanya, teguran-teguran ni semua berlaku apabila ada pihak lain yang buat benda-benda yang merepek, cakap benda-benda yang tak patut dicakap dan sebagainya. Jadi, ada sebahagian daripada kita ni, dia terpanggil tau untuk nak menegur perkara tersebut. Dan dalam zaman moden ni, kebanyakan teguran tu dibuat melalui media sosial. Disebabkan ia melibatkan media sosial lah, maka ia melibatkan teknologi. Maka bila dia melibatkan teknologi, maka sebab itulah saya sedang bercakap dengan anda sekarang ni. Tak berapa lama sebelum ni, saya terbaca berita salah seorang rakan YouTuber ni yang hendak disaman kerana memberikan kritikan. Cerita ni dia melibatkan penerbit eksekutif filem Gadis Jolobu. Jadi perkara ni terjadi apabila Jaf Vlog tu, dia punya YouTube tu, dia menulis satu komen di Twitter berkenaan filem tersebut. Komen tu pendek je. Pendek katanya dia kata filem tu tak best lah. Tu saja cerita. Okey, tapi walaupun apa yang ditulis tu taklah begitu panjang, yalah kan dekat Twitter je kan. Tapi kritikan pedas beliau tu tidak boleh diterima oleh penerbit filem tersebut. Maka hebohlah berita Jaf Vlog ni hendak disaman. Dan ini bukannya kali pertama tau perkara macam ni berlaku. Saya sendiri diberitahu oleh beberapa rakan saya yang mereka telah disaman kerana membuat posting di Facebook hanya kerana menulis komen. Ini bukan buat posting panjang-panjang tau, tulis komen pun kena. Biasanya kan, posting ataupun komen ni akan melibatkan individu ataupun organisasi yang dilihat melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Pendek katanya, kawan-kawan saya ni nampak orang buat salah, jadi mereka nak tegurlah secara terbuka. Macam tu je lah. Tapi biasanya bila kita tegur secara terbuka ni, maka ramailah yang akan melenting. Dan biasanya apabila mereka ni melenting, maka mereka akan cuba mengambil tindakan undang-undang terhadap anda. Antara contoh yang paling mudah, apabila saudara Firdaus Wong bercakap tentang Atomy kan, kita boleh baca berita di mana pihak Atomy tu dia buat injaksi terhadap Firdaus Wong. Tapi akhirnya ditolak oleh Mahkamah Tinggi lah. Itu satu contoh. Lepas tu ada banyak lagi contoh lain. Macam saya tengok ada beberapa artis ni kan. Masa dia cakap, masa temu ramah tu, dia siap dia kata macam ni. Dia kata, korang yang tulis komen pelik-pelik ni, kau tunggu aku hantar surat lawyer. Jadi sebagai orang biasa ni kan, kita nampak seolah-olah undang-undang ni nak digunakan untuk nak menakutkan orang. Supaya orang berhenti bercakap sesuatu tu yang mana kumpulan ni tak suka. Walaupun benda yang dicakap tu adalah betul. Macam yang saya kata, berlaku dekat kawan-kawan saya tu kan. Apabila mereka ni memberikan teguran ataupun komen kepada individu yang berpengaruh ataupun organisasi-organisasi tertentu ni, maka mereka ni kena saman. Tak pasal-pasal. Kita tidak boleh nafikan yang fitnah di media sosial ni dia memang berlaku secara berleluasa. Ni saya cerita kat anda satu contoh dulu tau. Ada satu kes ni di mana seorang pemandu lori ni yang dia meninggal disebabkan sakit jantung tau. Tapi orang pergi buat posting tuduh dia mabuk. Jadi tak pasal-pasal mengaibkan arwah. Tapi itulah Allah ni dia maha besar. Lepas tu semua orang tahu cerita betul. Dia tak mabuk, dia meninggal sebab sakit jantung masa memandu tu. Jadi itu adalah salah satu contoh fitnah yang memang jelas dan nyata. Jadi, apakah dia itu fitnah? Okay, tapi sebelum saya teruskan, saya kena cakap dulu dekat anda siap-siap. Saya ni bukan seorang yang layak untuk nak bercakap tentang undang-undang.
Apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan apa yang saya baca, saya faham daripada situ, ataupun apa yang orang terangkan kepada saya. Itu saja nah. Okey. Berbalik kepada apakah itu fitnah. Ni saya ceritakan kepada anda satu artikel yang mana saya baca di Utusan Malaysia Online ni lah. Dan artikel ni ditulis oleh seorang pengamal undang-undang. Mula-mula sekali saya cerita dulu dekat anda, kenapa anda boleh kena saman apabila anda kongsikan sesuatu pada media sosial. Okey, secara ringkasnya macam ni. Di bawah Seksyen 3 Akta Keterangan 1950, posting anda tu boleh digunakan dalam undang-undang kerana ia dikategorikan sebagai satu dokumentar yang diterima melalui komputer. Salah satu kesalahan yang boleh dibuat oleh seseorang dalam penyebaran maklumat ni adalah fitnah. Maksud fitnah dari kacamata undang-undang ni, maksud dia adalah merujuk kepada kenyataan secara lisan ataupun bertulis yang mengakibatkan reputasi seseorang tu jatuh di mata masyarakat ataupun dipandang hina. Jadi fitnah ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu secara bertulis dan secara lisan. Ia dikenali sebagai libel dan juga slander. Dan di dalam kedua-dua perkara ni kan, mestilah ada penyebaran fitnah kepada pihak ketiga. Baru jadi. Okey, contoh dia macam ni. Katakanlah Encik Ahmad, dia menyebarkan fitnah tentang Encik Ali kepada Encik Sulaiman. Encik Sulaiman tu adalah pihak ketiga. Bila jadi macam ni, maka jadilah fitnah. Lepas tu kan, fitnah ni pula boleh dibahagikan kepada dua kategori. Fitnah di bawah Undang-Undang Sivil, yang mana ini akan menyebabkan si penfitnah tu akan dikenakan bayaran ganti rugi khas dalam bentuk wang ringgit. Ini adalah Akta Fitnah 1957. Siapai lagi. Lagi satu, fitnah di bawah Undang-Undang Jenayah yang boleh disebabkan dikenakan hukuman denda ataupun penjara ataupun dua-dua sekali. Ini adalah dalam Kanun Keseksaan Seksyen 499 dan juga boleh dihukum di bawah Seksyen 500. Siapai. Selain daripada tu, fitnah ni juga boleh dilakukan dalam keadaan secara tidak langsung. Yang ini ramai orang tak tahu tau. Iaitu dalam bentuk yang dipanggil innuendo. Benda apa innuendo tu? Dia bermaksud tersurat. Contohnya kan. Anda tak letak gambar orang tu. Anda tak tulis nama orang tu. Anda tak cakap secara khusus pun pasal orang tu. Tapi penulisan anda tu boleh menyebabkan orang tahu yang anda sedang duk bercakap tentang orang tu. Maka anda boleh kena juga fitnah secara tak langsung. Jadi jangan ingat anda tutup muka dia, settle. Dah. Okey. Satu benda yang kita kena faham dah. Kalau orang nak saman kita sebab dia kata kita fitnah dia, maka beban pembuktian, maksudnya nak buktikan yang kita fitnah dia tu adalah terletak kepada pihak yang menuntut tu, iaitu plaintiff. Okey, plaintiff tu adalah orang yang nak saman kita tu lah. Dan kita yang disaman ni dipanggil sebagai defendant. Sebab tu kita kena defend kan. Okey. Jadi orang yang nak saman kita tu, dia kena buktikan beberapa benda. Yang pertama, perkataan yang dilafazkan tu adalah fitnah. Maksudnya kan, dia kena buktikan apa yang kita cakap tu memang fitnah. Tu satu. Yang kedua, ia merujuk kepada si plaintiff tu tadi. Maksudnya apa yang dicakap tu merujuk kepada dia. Jadi kita kena beritahu dekat situ bahawa, oh, orang ni tulis benda yang mana benda tu merujuk kepada saya. Dia fitnah saya. Maksudnya macam tu. Ditujukan kepada dia ataupun berkenaan dengan dia. Baru ngam. Yang ketiga, kenyataan fitnah tu diterbitkan. Maksud dia apa? Maksudnya bila anda sulih kat Facebook ke ataupun anda pergi buat video kat TikTok dan sebagainya, maka ia diterbitkan. Dan dalam masa yang sama, apa yang diterbitkan tu disampaikan kepada pihak ketiga. Maksudnya kalau orang share posting kita tu, settle lah. Tu dia. Cukup kriteria tu untuk kita nak saman orang lah. Jadi inilah dia antara secara umum lah. Kalau orang kata apa, kita nak pergi saman orang ataupun orang nak saman kita. Itulah dia. Okay, tapi apa yang saya cakap tadi itu adalah orang kata apa, sangat umum. Mungkin tak betul pun. Nanti insyaAllah saya akan panggil kawan-kawan saya yang lawyer ni untuk nak terangkan kepada anda dengan lebih tepat dan jelas. Kenapa saya kata macam tu kan? Macam contoh saya duk terfikir tau. Apa sebenarnya itu definisi fitnah tau? Saya duk pergi cari-cari kan. Contohnya dalam Kamus Dewan dia kata, fitnah itu adalah tuduhan yang diada-adakan untuk nak memburukkan ataupun nak membencanakan seseorang dan sebagainya. Jadi maksudnya kita pergi reka satu-satu benda ni untuk nak memburukkan orang. Maksudnya rekaan tau.
Maka ini membawa kepada satu persoalan saya duk terfikir. Kalau kita tulis ataupun kita cakap satu-satu benda yang betul tau, tapi benda tu mengaibkan seseorang, maka adakah itu boleh dianggap sebagai fitnah? Yang ini saya tak boleh nak jawab. InsyaAllah dalam episod lain saya akan panggil lawyer untuk terangkan perkara ni. Sabda Rasulullah SAW, tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Maksudnya mengadu domba ni. Daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Memang hadis sahih. Di dalam Islam ni, fitnah adalah kesalahan yang sangat teruk. Macam yang saya katakan tadi, dengan perkembangan teknologi ni kan, fitnah dia berlaku secara berleluasa sampai satu tahap kita tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu salah. Paling mudah anda tengok dalam politik tau. Cukup. Orang tu cakap macam ni, orang ni cakap macam tu. Tak tahu mana satu yang betul. Dan menggunakan teknologi, gambar boleh diedit, video boleh dibuat, macam-macam. Tapi, dalam masa yang sama juga, kita boleh nampak seolah-olah hukum Islam berkaitan dengan fitnah ni dan juga undang-undang manusia yang berkaitan dengan fitnah ni digunakan oleh sesetengah individu dan juga organisasi yang tidak bertanggungjawab ni untuk nak menakut-nakutkan orang agar tidak bercakap benda buruk tentang mereka. Contohnya, mereka cakap benda tak betul. Mereka buat benda tak elok. Mereka sampaikan benda yang salah. Bila kita tegur mereka, kita yang kena balik. Kita yang dituduh nak fitnah mereka. Kita yang dituduh nak menjatuhkan mereka. Apa yang mereka buat tu tak salah tau. Kita yang salah. Dan inilah yang saya kata banyak terjadi kepada rakan-rakan saya. Mereka nampak benda yang tak betul. Mereka cuba tegur. Akhirnya mereka ni diheret ke mahkamah. Isu dia macam ni tau. Walaupun kita nak mempertahankan sesuatu yang betul ni kan, tapi bila sampai surat saman, kita nak kena lawan balik. Contohnya kan, kalau orang tu nak saman kita 1 juta, kalau kita buat bodoh saja kan, maksudnya kita buat tak peduli kan, maka nanti mahkamah akan suruh kita bayar 1 juta tu. Kat orang tu memang terpaksa bayar kalau kita tak buat apa. Malah nak lawan balik ni pula, dia bukan boleh suka-suka hati kita nak masuk mahkamah jalan matu satu melenggang. Tak boleh tau. Paling tidak kita kena ada peguam. Memanglah ada peguam yang boleh tolong secara percuma, tapi pada kebanyakan masanya khidmat guaman ni kita kena bayar. Dan khidmat guaman ni dia bukan murah tau. Mungkin ada beribu, ada berpelah ribu, ada berpuluh ribu, boleh pergi beratus ribu pun tengok kes macam mana. Itu pun tak semestinya kita menang. Kalau kita kalah, duit bayar peguam pun semua habis. Lepas tu kita nak kena pergi bayar pula dekat pihak satu lagi tu. Bazir duit, bazir masa. Nah, cakap pasal masa ni kan. Kes-kes yang melibatkan mahkamah ni semua bukan boleh settle dalam masa 1-2 hari macam tu tau. Kadang-kadang makan bulan dan kadang-kadang makan tahun. Contohnya kan, ni saya tunjuk contoh yang paling rapat dengan saya. Mak saya sendiri. Dia saman orang sebab ada isu yang besar pada waktu tu. Kes tu makan masa bertahun-tahun kot nak selesai. Bertahun-tahun. Dia duduk Pulau Pinang nak kena datang kat Kuala Lumpur ni naik court. Berapa lama saya ingat. Habis masa, habis duit, habis tenaga, mengganggu emosi, macam-macam benda. Sebab itulah sekarang ni, ramai yang malas nak komen. Ramai yang malas nak, orang kata apa, malas nak bagi nasihat. Malas nak kisah. Kita nak perbetulkan apa yang salah, tapi hidup kita pula yang susah. Rasulullah SAW juga bersabda, sesiapa di antara kamu yang melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya. Dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Dan yang demikian itu dengan ubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Imam Al-Nawawi dalam syarahan yang mengatakan bahawa sesiapa yang diam akan sesuatu kebenaran, dia adalah syaitan yang bisu. Malah ibu saya sendiri dalam temu ramah kan, apabila ditanya kan, okey, ibu saya adalah Fatimah Busu, dia adalah seorang penulis kan. Beliau ditanya, bagaimanakah Dr. Fatimah melihat senario penulis muda wanita pada hari ini? Soalan lebih kurang macam itulah. Maka ibu saya jawab, saya mohon penulis wanita jangan tulis karya yang mengajak orang melakukan kemungkaran dan maksiat. Tulislah persoalan yang membina masyarakat.
tentang sejarah, tentang bangsa, tentang bahasa, tentang agama dan juga negara. Elakkan menulis perkara yang merangsang orang berbuat jahat. Jadi ini membawa saya kepada bahagian seterusnya ni. Teknologi, internet dan media sosial ni bukan saja digunakan untuk nak menyebarkan fitnah. Ia juga digunakan untuk nak melakukan pelbagai keburukan dan maksiat. Guna teknologi untuk tipu orang, guna teknologi untuk nak sebarkan kemungkaran, guna teknologi untuk nak mempengaruhi orang agar buat benda yang tak bagus, guna teknologi untuk tunjukkan maksiat dan kemungkaran ni secara terang-terang, lepas tu bangga dengan maksiat yang dia buat tu. Tayang harta kekayaan tanpa fikir sensitiviti orang lain yang tengah susah sekarang ni, buat macam-macam, merendahkan orang. Macam-macam benda yang dibuat dengan benda teknologi semua ni. Maka kita sebagai orang yang juga menggunakan teknologi ni kan, apabila benda-benda tu semua sampai dekat kita kan, adakah kita patut berdiam diri? Apa yang patut kita buat apabila kita nampak semua benda tu? Contohnya kan, dekat media sosial, heboh orang duk buat benda-benda mengarut dekat negara kita ni. Ni contohnya kan, saya tengok ada segelintir individu ni lah, disebabkan dia berharta dan dia berkuasa, duk buat benda merapu dalam internet. Nama saja Islam tapi perangai tak macam Islam langsung. Okay, ni ada satu contoh saya nak cerita kat anda lah. Saya tengok satu drama ni, saya tak boleh nak cakap nama dia, sekejap lagi saya kena saman lagi sekali. Drama tempatan yang duk mencarut maki hamun. Mencarut, direct, clear tu, mencarut. Pam, mencarut. Bukan satu episod, mencarut berbanyak episod. Cakap pasal maksiat terang-terang duk buat lawak gila-gila. Drama Melayu ni tau. Bukan 1-2 episod, dah beberapa season. Bertahun-tahun sampai sekarang duk ada lagi tau. Gila, dan apa yang berlaku sekarang ni kan, budak-budak ni mereka duk share merata dalam TikTok bahagian-bahagian part yang orang tu duk mencarut. Pam, dia rasa benda tu lawak ke letak. Gila. Drama Melayu, drama tempatan duk mencarut. Apa nak jadi dengan kerajaan kita ni? Okey. Tapi saya nampak ramailah orang yang cuba tegur kan. Tapi kadang-kadang orang yang nak tegur ni, manusia ni dia terbawa-bawa tu bila nak tegur. Sampai dia pun maki sikit. Jadi tak ada beza lah. Okey. Lepas tu saya perasan jugalah kan. Bila orang duk buat benda pelik-pelik ni, ada juga orang yang cuba tegur dia elok-elok. Contohnya macam ada setengah-setengah ustaz ni semua dia cuba tegur kan. Tapi masalahnya bila dia tegur, lepas tu dia yang kena maki balik. Ataupun paling teruk, dia pula yang kena saman. Kononnya tegur untuk tujuan nak menunggang populariti orang yang ditegur tu. Jadi nasihat saya kan, senang je. Kita semua ni sebagai manusia biasa yang tak ada, orang kata apa, tak ada pangkat, tak kaya, tak berpengaruh semua ni, tak payah tegur. Hentikan dari memberikan teguran kepada mereka-mereka ni. Tak payah tegur. Nanti dia akan menyusahkan hidup kita semua bila kita tegur. Jangan tengok. Jangan like, jangan follow, jangan share, jangan kisah, jangan sokong. Abaikan terus. Bila anda nampak benda-benda yang tak betul dalam internet dan terutamanya di media sosial, gunakan pihak berkuasa. Jangan lawan sendiri. Record semua apa yang mereka buat ni sebagai bahan bukti. Tak kisahlah posting kat social media ke apa ke, video ke apa ke, tak kisah. Record semua tu. Lepas tu pergi buat laporan polis. Pergi buat laporan dekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia tu. Kan sebab mereka duk pakai teknologi semua kan. Pergi buat laporan dekat sana. Pergi report dekat Kementerian Komunikasi semua tu. Buat. Lepas tu report dekat Facebook, report dekat YouTube, TikTok, semua report. Biar kena delete, biar kena ban terus. Lagi senang. Kalau tu tak cukup juga, dengan perkara yang saya kata tadi kan, kita buat pula petition biar seluruh rakyat Malaysia ni tanda tangan secara online agar tindakan keras diambil. Lepas tu bawa petition tu pergi buat memorandum, angkat spanduk tu pergi berdiri depan kementerian. Serahkan memorandum tu kepada pihak kementerian agar tindakan sewajar ni diambil dekat mereka-mereka ni. Buat macam mana Datuk Seri Anwar dapat memorandum daripada kumpulan yang nak bantah DMB pasal 5G dulu kan. Buat lebih kurang macam tu. Itu sahaja cara nak ajak puak-puak ni. Jangan sesekali gunakan akaun media sosial anda untuk tulis komen. Perkara tu akan menyusahkan hidup anda.
Saya dan kawan-kawan saya dah kena, jangan sampai kena dekat anda juga. Tapi, kalau anda rasa anda kena perjuangkan juga sesuatu tu, maka anda cakaplah apa yang anda perlu cakap tu demi kebenaran. Lepas tu anda berdiri dengan megah dan anda tanggunglah akibat dia. Salah ke kita nak tegur orang secara terbuka? Orang kata kubur masing-masing, jangan buat kerja Tuhan. Orang kata jangan fokus kepada benda negatif, ambil yang positif saja. Orang kata jangan aibkan orang lain, nanti Allah buka aib kita. Mai saya kongsikan sedikit tentang diri saya. Ini adalah tentang diri saya lah, supaya menjadi teladan kepada kita semua. Saya cakap pasal diri saya cerita kat anda. Dalam tempoh 20 tahun ni, saya dah bagi kelas, saya dah bagi taklimat dan juga ceramah ni kan macam-macam lah dekat ramai gila orang. Ada setengah sesi tu orang sikit, bawah 10 orang. Dan ada tu yang sampai beribu-ribu orang. Ni duduk atas stage ni cerita. Waktu tu kan, orang selalu panggil saya untuk bagi training dan ceramah semua ni sebab mereka nak belajar tentang bidang teknologi tu. Dan saya memang seorang certified trainer pun dalam bidang tu. Dan saya memang pakar. Memang pakar yang tak boleh nak dinafikan. Hebat lah kira. Lepas tu kan, kini saya cerita dekat anda lah. Bila orang duk panggil talk semua tu kan, kadang-kadang bila kita duk bercakap tentang topik pelajaran tu terlalu lama secara berterusan, benda tu dia membosankan orang tu. Kita cakap teknikal, orang bosan. Lepas tu kan, tambahan pula kalau katakanlah kelas tu 1 hari, 2 hari kan. Lepas tu kalau tengah-tengah hari tu, lepas waktu lunch hour tu kan, orang kalau masuk kelas balik mesti mengantuk kan. Tambahan kalau duk cakap benda teknikal, kira-kira lagi mengantuk. Jadi, tenaga pengajar yang berkebolehan ni, dia akan cuba nak selitkan bermacam-macam benda tu untuk nak buat sesi tu jadi lagi menarik. Dan benda tu lah yang saya duk buat. Okey, mari saya cerita kat anda. Cuba anda bayangkan, anda duk tengok muka saya daripada pagi sampai ke petang, 3 ke 5 hari berturut-turut. Lepas tu saya pula duk jauh kat atas stage tu depan beribu-ribu orang ni. Kalaulah saya hanya cakap pasal benda teknikal saja berjam-jam, maka orang kan bosan. Lepas tu kalau saya terus-menerus duk tekan cakap pasal topik tu, orang pun akan tepu, tak boleh nak masuk pun. Maka disebabkan itulah saya akan selitkan dengan cerita-cerita yang menarik. Kononnya lah pada saya menarik lah. Lepas tu saya akan cakap lah benda-benda lain yang tak berkaitan, termasuklah buat lawak semua tu, cakap benda merepek semua, macam-macam. Lepas tu kadang-kadang kalau ada benda tu yang susah orang nak faham, saya akan cuba terangkan dengan bahasa yang mudah. Lepas tu saya selitkan sekali dengan contoh-contoh isu semasa, isu yang kontroversi dan sebagainya. Cakap ni tak berlapik ni tau. Majoriti orang-orang yang datang dekat ceramah-ceramah saya ni adalah kaki tangan kerajaan dan golongan profesional. Jadi pada waktu tu kan, saya memang cukup suka buat lawak politik. Lepas tu dalam masa yang sama, saya suka kutuk kementerian ni. Kalau kementerian tu datang semua, saya kutuk kementerian tu, kutuk kementerian ni saja. Macam naik lepas seronok, peli-peli hentam. Sebab ramai orang kementerian kan. Lepas tu kadang-kadang saya buatlah lawak merepek lah, apalah macam-macam saya buat. Niat saya adalah nak suruh orang terhibur. Itu niat saya tau. Saya tak fikir benda lain benda tu. Tapi saya tak sedar apa yang saya cakap tu tak sesuai. Sampailah ada sekali ni ada seorang tu, dia tegur saya depan-depan. Dalam ceramah tu pegang mic tegur direct. Dah lah baru pasal sesi pagi kan tegur terus. Tapi ni saya nak kena cerita dekat anda. Waktu tu saya bodoh, saya jahil, saya belagak. Lepas tu riak tahap gila. Ya, pandai, kaya, hebat. Projek sentiasa ada. Saya duk fikir, kata hang siapa nak tegur aku macam ni? Saya tak boleh nak terima teguran terbuka tu. Kata hang siapa nak tegur aku? Okey, lepas tu kan, saya ingat tu sebab dia tegur tu pun sesi pagi kan. Lepas tu masa makan tengah hari tu kan, saya duk sembang lah dengan kawan-kawan saya. Saya kata ada mangkuk ni pergi tegur aku. Kata bodoh, aku duk ajak pada pagi. Benda yang aku ajak, hang tanya-tanya. Hampir kat mic duk tegur aku pula. Buat lawak sikit macam tu pun nak terasa. Saya kata lebih kurang macam tu lah kan. Kawan-kawan semua orang Penang kan. Lepas tu saya kata apa tau? Saya kata sehari lepas orang kata lepas lunch ni aku nak pergi sambung. Aku ni bantai. Dia kata hang kena sikit, hang tak kena tu. Saya kata macam tu lah lebih kurang. Okey. Saya ingat lagi apa yang orang cakap dekat saya dekat meja makan waktu tu. Dia kata lebih kurang macam ni lah. Sebab dia orang Penang, saya cakap dalam bahasa Penang lah. Dia kata, Adil, orang panggil hang bagi talk sebab orang nak belajar daripada ilmu yang hang ada. Apa yang hang cakap, orang dengar. Bila hang duduk depan-depan, ramai orang macam tu, hang nak kena jaga apa yang hang cakap. Orang tu tegur hang sebab dia dengar apa yang hang cakap tu. Dia ambil kisah dengan apa yang hang cakap. Dia tegur hang sebab dia nak perbetulkan hang.
Kalau hang terus dia buat perangai kali yamput macam ni, satu hari nanti tak mustahil, orang tak akan dengar hang nak cakap apa. Orang tak akan peduli hang nak buat apa. Orang tak akan kisah pasal hang. Hang nak suruh jadi macam tu ke? Tu dia. Selama mana saya buat kerja macam tu kan, saya dapat bermacam-macam jenis teguran. Dan teguran-teguran itulah yang memperbaiki diri saya ni bila saya nak bercakap dengan orang lain. Terutamanya bila nak bercakap di khalayak ramai ni. Jadi kita ambil teguran-teguran orang tu, tak kisahlah positif ke negatif ke, kita ambil, kita guna untuk perbaiki diri kita. Tak jatuh maruah kita kalau kita nak mengaku yang kita buat salah. Malah orang akan lebih hormat kita bila kita sedar kesalahan kita tu dan kita perbetulkan diri kita. Ni saya nak tanya. Bila hampa mati nanti, hampa nak orang ingat hampa sebagai apa? Anda nak diingati sebagai manusia yang mendatangkan faedah kepada orang ramai, kepada masyarakat? Ataupun anda nak orang ingat anda sebagai orang yang buat benda merepek yang memalukan bangsa dan agama? Anda buat video merapu, anda letak dekat media sosial. Lepas tu bila anda dah mati kan, kalau orang tak delete video tu, sampai ke kiamat nanti boleh ada dekat situ untuk tontonan umum. Anak, cucu, cicit semua boleh tengok. Dan apa yang lebih menarik lagi adalah, di akhirat nanti, anda boleh tonton semula semua benda tu dalam resolution yang lagi tinggi. Okey, saya rasa cukuplah dulu buat kali ni. Tujuan saya buat episod ni adalah supaya dia menjadi teguran dan juga teladan kepada kita semua, termasuklah diri saya. Kalau anda rasa anda tak minat nak dengar benda-benda macam ni kan, maka anda tulislah dekat komen video ni supaya saya berhenti buat video-video macam ni. Okey, sambil-sambil itu saya juga nak ajak anda untuk follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. Jadi apa yang saya tak sampaikan di channel ni, saya akan sambung di sanalah. Berhati-hati semasa menggunakan internet, terutamanya media sosial. Jangan lakukan sesuatu yang boleh menyusahkan diri anda suatu hari nanti. Nasihat ikhlas daripada saya kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Pendakwah Teknologi. Saya Adil Hidayat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.